Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, petang, malam, tak kiralah waktu apa pun kamu tengok video saya ni. Okey, kali ni saya nak buat video pengajaran mengenai topik yang kelima iaitu file management. Jom kita mulakan. Okey, topik seterusnya untuk OS adalah topik yang kelima dan topik ini adalah antara soalan wajib dalam final ya, soalan final. Dan untuk test dengan kuis dua awak, cover topik ni di-cover oleh topik ni. Okey, tanpa saya membuang masa, okey, topik yang kelima iaitu file management, yang mana file management ini adalah merupakan cara ataupun OS tu menguruskan fail dalam sistem komputer. Okey, kalau kita kat dalam kehidupan kita seharian, kita dah tahu dah kita ada satu bilik fail and then kita akan letak fail kan. Contoh kalau kat klinik ada satu bilik fail khas dan di setiap bilik khas fail tu dia ada level-level untuk senang kita nak rujuk lah. Tapi ia berbeza dengan OS. Okey, untuk topik ni, okey, ini adalah tajuk ya. Tajuk yang akan di-cover oleh topik ni. Topik ni tak banyak, tapi topik ni adalah antara soalan wajib untuk final awak. Okey, kita teruskan. Okey, CLO, learning course learning outcome awak, apply configuration of operating system by consider hardware compatibility and software to produce maximum performance operating system. Okey, analyze the step process performed by OS based on management of memory, resource and file to ensure the computer system operate at optimum performance. Okey, sila sebelum saya pergi habiskan kita punya topik hari ini, sila tonton sampai habis sebab di tengah-tengah ni saya akan letak kuis soalan. Okey, bukan kuis, soalan latihan di mana soalan ni kamu perlu upload di dalam SIDOS. Okey, itu menunjukkan yang kamu tengok saya punya video pengajaran ni. Okay, the first topic is introduction for file management. Okay, file concept. Okay, file concept. File itu sendiri membawa masuk collection of related information that record on secondary storage. Apa tu secondary storage? Kat mana secondary storage? Secondary storage adalah magnetic disk, magnetic tape, optical disk. Itu hard disk kamu lah, SSD. Sekarang kita banyak pakai SSD. Itu kita panggil secondary storage. Primary storage kat mana? Primary storage. Tahu tak ke primary storage tu di mana? Tak tahu? Primary storage. Okey, nanti cari primary storage, saya tanya kat dalam kelas nanti. Okey, in general, a file is sequence of bit. Okey, dalam komputer dia tak boleh baca huruf. Okey, tak boleh baca huruf A, B, C, D, dia tak boleh baca word. Okey, komputer dia akan baca by bit, byte, line ataupun record. Whose meaning if define the file character and user. Okay, word ni sebenarnya bila disimpan dia dalam bentuk byte atau bit atau line ataupun record. Okay, file management. Apa itu file management? File management ni adalah satu software responsible to creating. Dia yang bertanggungjawab untuk create, delete, modify and control access file. Okay, setiap sistem komputer dia ada file management. File management dalam komputer memasuk application ataupun software. Satu software perisian, okey, kita kena ada perisian untuk dia manage file sistem kamu. Kalau tak ada perisian ni, maksudnya komputer kamu tak boleh berfungsi. Kamu perlu tahu OS komputer dia bergantung kepada perisian yang kamu gunakan. Okey, ini adalah contoh yang mana yang ni adalah dekat Windows kamu. Ini adalah file dia. Okey, ini pun salah satu contoh lah. Okey, file management sistem yang ada dalam sistem OS. Okey, seterusnya the objective of file management system ada 6. Okey, ada 6 to minimize the potential for loss data. Okey, maksudnya dia akan mengurangkan potensial untuk kehilangan data. Okey, sebab tu kalau awak save, lepas tu awak nak dapat balik data tu. Imagine kalau awak dah buat
Contohlah awak dah buat assignment saya sampai 30 page, lepas tu awak save, lepas tu dia hilang. Apa perasaan anda? Jadi tugas file management ni dia akan minimizekan ada file tapi hilang, tapi dia akan minimizekan supaya data-data kita tu tidak hilang. To guarantee to extent possible that data in the file are valid. Maksudnya data yang pada file itu valid. Boleh guna pakai. To meet the data management needs and requirement of the user, which include a storage of data and ability to perform operation. Okay. Seterusnya to provide input-output support for variety of storage device type. Dia juga yang akan input-output macam external hard disk awak, okay, pen drive awak, okay, dia yang juga manage. To provide a standardized set of input-output interface, routine to use process. And the last is to optimize performance both from the system point of view in term of overall throughput. Okay, throughput. Ingat lagi tak throughput? Kita dah belajar throughput. Yang keempat tu, topik yang keempat, throughput. Okay. Tak ingat, buka balik. Apa itu throughput? Okay, awak dah buat kira-kira kan? Throughput lah, waiting time lah. Berapa throughput yang patut dapat lah komputer. Okay. Okay, seterusnya. A filing system provide two services. There are a storage service, dia ada dua, storage service ataupun directory. Okay, bila awak save, awak boleh save dekat storage tu dan awak boleh buat directory. Selalu kita akan buat directory kan. Jadi kita akan letak satu. Maksudnya kita buat folder-folder. Contohnya kelas OS folder lain, kelas OSHA folder lain. Jadi dia akan memudahkan awak untuk nak capai data tersebut. Okay, dia boleh buat folder dan awak boleh akses folder tersebut. Okay. A storage service, client do not know about the physical characteristic of disk where the file have been stored on them. Maksudnya kita tak tahu pun kat mana. Kita hanya tahu D, tapi dalam hard disk ni, tengok hard disk ni kita tak tahu dia letak kat sini ke kat sini ke kat sini kat sini. Macam mana dia install? Nanti kejap lagi kita tengok macam mana cara dia save the data tersebut. Filing system must make sure, okay, filing system ni mesti dia akan memastikan file is not lost and if there are hardware failure or software crash. Okay, walaupun hardware failure ataupun software crash, dia akan pastikan yang file kita ni dijagalah selamat. Okay, directory service, client can give convenience text name for file or group them in directory. Okay, macam kita buat dalam satu directory D, C, E. Okay, client should be able to access the sharing of their file with other by specify who can access a given file and in what way. Okay, kita boleh melalui directory ni kita boleh buat share file. Okay, kita boleh share file kita dan kalau kita menggunakan line yang sama kita boleh ambil lah. Okay. Selalunya dekat office, dekat satu bangunan yang besar, satu office lah. Selalunya office ni banyak kita guna share file. Okay, seterusnya, okay, file operation ni ada 6. Kita masuk kepada file operation, and operation system must provide a number of operation with a file so that user can safely store and retrieve data. Okay, first dia boleh open, dia boleh list, okay, dia boleh close, dia boleh rename, create and copy. Ingat benda ni 6 ni. Ni kalau keluar soalan, okay, list the file operation, awak tak boleh jawab, memang sahajalah ni. Okay, ini markah kira markah bonus ni kalau dapat soalan ni. Okay, ingat ni file operation ni. Okay, seterusnya
Seterusnya adalah file attribute. Apa itu attribute? Attribute ni adalah ciri-ciri kepada file tersebut. Okey, attribute maksudnya ciri-ciri file. Okey, file attribute termasuklah name, nama, only information keep must a human reliable form, identifiers, unique tag number, identify file within the system, type jenis file, location kat mana dia letak, D ke E ke C ke, ataupun size, current file size berapa, and then protection, dia control who can do reading, writing, executing. Okay, file kita, word kita boleh control dia, hanya kita je ke yang boleh baca, writing and sebagainya. Kita selalu akan letak password lah kalau tak nak orang buka. Tapi masalahnya bila kita letak password macam tu, kita sering lupa, susah untuk nak ambil balik, satu kerja pula. Okay, time dia ada dalam file tu, dia ada masa dan date ataupun modified. Bila date modified, dia akan tengok, dia akan tercatat dalam file tersebut. Okey, seterusnya file attribute, kita tengok file attribute. Okey, ini the full file name include path information. Kan kita selalu keluar benda ni kan, C, Windows, system, maksudnya kat mana dia duduk, and make a backup .bat. Okey, BAT ni file name, ini adalah file name dia, ini yang kita letak nama dia, and ini adalah extension dia ataupun dia punya type of file. Okey, ini adalah file attribute. Okey, ini .avi, kita akan tengoklah type of file. Boleh tengoklah kat sini. So kalau soalan tanya, okey, berikan 5 type of file, moga awak dapat jawab lah. Okey, avi, jpeg, html, .gif, .doc, .pdf, .wave, yang ni awak dah selalu tengok lah. Okey, yang .xls, okey, ini untuk Excel. Kalau sound, .wave, okey, ini .text, okey, ASCII text file, dia guna .text. okey, ini adalah nama-nama file. Tadi type of operation, list, create, jangan tukar. Selalu student saya akan tertukar dua ni. Okey, selalu kalau soalan tulis type of file, dia type of operation, dia tulis ni. Ini type of file, bukan type of operation. Awak kena ingat operation. Operation ni apa yang boleh file tu buat, macam copy, list. Okey, ini type of file. Okey, seterusnya file structure. File structure ni terbahagi kepada 4. Field, iaitu basic element of data. The individual field contain a single value. Field ni dia akan datang dengan single value. And then record. Okay, record is a collection of related file that can be treated as a unit by some application program. Okay, file is a file collection of similar record. File ni adalah collection of similar record. Ini record. Okey, berbeza dengan record. Record is a collection of related field. Okay, that can treat as a unit by some application program. Record, collection of field. Field ni single value. Okay, content of single value. Dan collection of field ni kita panggil record. Dan similar record ni kita akan panggil file. And database, the last is database, is the collection of related data. Database is designed for use a number of different applications. So database ni kita bangunkan untuk kita boleh gunakan dia dengan berbagai jenis application. Okay, itu berbeza dengan file structure ada 4. Okay, ingat tu, file structure ada 4. Field, record, file and database. Okay, soalan saya pertama, tulis dekat CDOS. Okay, senaraikan 4 jenis file structure. Saya ulang sekali lagi, senaraikan 4 jenis file structure. Senaraikan 4 jenis file structure. Okay, kita teruskan. Ada nak tanya?
Ada nak tanya ke? Kalau ada nak tanya, sebarang pertanyaan kita akan buat dalam kelas online nanti. Nanti you boleh tanya saya lah kalau ada yang tak faham. Okay, saya nak move kepada next. Okay, next adalah type of file structure. Ada ni type of file structure. Dia ada 3 jenis type of file structure. Most common use a modern operating system is unstructured sequence of byte. Okay, 3 jenis file structure. Yang pertama unstructured, structure and tree. Okay, awak tengok 3 ni. Okay, dan common yang selalu kita guna dalam modern operating system, operasi sistem sekarang banyak dia gunakan unstructured sequence byte ni. Okay, the OS does not know what is in the file. Okay, OS ni dia tak peduli pun apa yang berada dalam file tersebut. Dia hanya tengok pada byte. Kalau awak save gambar, dia tak tengok pun gambar awak tu. Dia tengok berapa byte awak dan gambar awak. Okay, itu. Okay, dia tak nampak pun gambar-gambar tu. Dia just boleh baca byte sahaja. Okay, this is used by Unix ataupun Windows. Okay, satu persatu di 3 type of file structure. Okay, ini pun soalan grammar. Okay, soalan grammar dekat final dan juga soalan grammar untuk test. Okay, unstructured. Okay, read or write the number by byte. Beza unstructured dengan structure. Structure ni by byte and structure ni by record. Record ni adalah collection of field. Saya tak nak cerita panjang yang ni. Saya nak you yang baca ni sebab ini akan masuk dalam you punya test ataupun final nanti. Untung kamu dah masuk final, baca ni dah dapat ni soalan final, untunglah kamu. Okey, seterusnya kita tengok kepada method of storing file. Method, okey, jenis. Macam mana kaedah OS ni save file tersebut. Okey, macam mana kaedah dia? Dia ada 4. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, sebelum tu, we know the space is allocated to a file as one or more continuous units. But, tapi how big of unit should we use when allocating space for the... Kita sendiri tahu sebenarnya kalau kita save file tersebut, contohnya kita save 2 MB, sebenarnya dia akan pecah-pecahkan. Okay, dia tak save dalam hard disk tu, dalam system storage kita, dia tak akan save 2 MB tu sedebuk gitu, tak. Dia akan pecah-pecahkan. Okay, tapi berapa besar unit we use when allocating space for a file. Okay, berapa banyak dia akan pecah-pecah tu, kita akan tengok macam mana cara pemecah-pecah tu, kita akan tengok lah nanti kejap lagi kita akan belajar. How do we keep track of the what space has been allocated to a given file? Maksudnya when a kind of structure or table used to keep track. Okay, bila kita dah pecah-pecah tu, macam mana dia bila kita nak panggil balik, kita dah save, lepas tu kita nak open, macam mana dia boleh panggil semua balik, cantum jadi satu. Apa dia guna? Kaedah apa yang dia guna? Macam mana OS awak tu buat benda tu? Okey, di sini ada 4 method of storing file. Okey, awak kena ingat ke-4 method ni, dia tak keluar semua, tapi salah satunya ada. Okey, salah satunya akan keluar. Ini soalan wajib jugalah untuk topik yang kelima. Topik kelima ni ada dalam quiz 2, ada dalam test awak dan juga ada dalam soalan final. Dan ini, ini semua ni adalah antara soalan-soalan yang wajib. So, awak kena tahulah. Okey, dia tak keluar semua, salah satu. Untuk nasib awak lah. Okay, the first continuous allocation. This is a simple allocation method. Dalam banyak-banyak, dia adalah yang paling simple, yang mana each file is located a set of objection space on the disk. Okay, each file is identified by the disk address. Dia akan kena pasti menggunakan disk melalui alamat disk tersebut and panjang dia.
panjang ni dalam block unit of the file block and the space allocated to it, dan space ya terdapatlah kat mana dia position dia lah. Saya bagi contoh terus, okey, supaya kita dapat faham lah. Okey, tengok sini. Okey, ini adalah contoh dia. Okey, file awak ada 5 file kat sini. 5 file A, B, C, D, E. Kalau contiguous, dia akan tengok start block. Kat mana block itu mula dan panjang block tersebut. Tengok a free space is list used to find the space a new file. Maksudnya dia akan tengok pada find space for new file. Untuk masuk new file ni akan tengok, dia akan cari file space yang kosong. The free space list has a record of all the this block that are free and can be allocated to file. Okay, cara dia macam ni. Okay, dia start daripada 3. Ini adalah database dia. Okey, database dia tempat storing. Okey, ini adalah tempat storing file. Dia start daripada 3. Tengok file A, dia start daripada 3 sini. Dia ada panjang dia 3. Maksudnya 3 blok. 1, 2, 3. Okey, ini adalah file A. Yang lorek-lorek panjang-panjang ini adalah file A. Seterusnya kita tengok file B. Dia start daripada 8. Okey, tengok nombor 8. Panjang dia adalah 4. 1, 2, 3, 4. Maksudnya 4 blok. Okey, dia senang je. Kan senang je, simple saja. Okey, tengok sini pula file C, dia start daripada 14, panjang dia 10. 14, panjang dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, seterusnya 27, dia start daripada 27, panjang dia 2 adalah file D, dan start daripada 32, panjang dia 2 adalah file E. Ini dia terus je, start kat mana, panjangnya berapa, start kat mana, panjangnya berapa. Sangat mudah dan simple saja contiguous allocation ni. Siapa tak ada jawab question ni memang rugi. Ni markah banyak ni tau. Dia bagi, saya bagi contoh lah, dia akan selalulah dia akan bagi. Dia bagi benda ni kosong. Okey, dia bagi kotak-kotak dengan nombor saja, dan dia bagi awak satu table ni. So awak kena lorekkan. Itu contoh dia. Okey, contoh soalan. Contoh soalan dia akan bagi kosong. Okey, dia akan bagi blok-blok je. Okey, blok. Lepas tu dia akan bagi jadual. Lepas tu awak yang akan lorekkan dia. Ini pula merupakan advantages dan disadvantages. So you boleh baca sendirilah. Okey. Okey. Seterusnya adalah linked list allocation atau this block. Oleh kerana dia bila kita nak save tu, lepas tu dia tak tahu panjangnya berapa, dia akan jadi masalah. Okey, dia akan jadi masalah. Dan juga bila kita dah save, dia tak boleh nak panjangkan, dia tak boleh nak grow file tersebut. Maksudnya dia tak boleh nak grow file tersebut. Contoh kalau ni sampai sini kan. Okey, contohlah, yang ni boleh grow lagi lah. Kalau yang sini sampai sini dia boleh tambah lagi file sebab ada 2 blok lagi. Contoh kalau tak ada blok tu, dah habis sampai sini, dia dah tak boleh nak tambah dah. Itu masalah contiguous allocation. So link list allocation block ni, itu untuk mengatasinya. Dia letak table, dia pecah-pecahkan, lepas tu dia letak table list. Okey, contoh macam ni. Okey, dia letak table list. Okey, table list dia macam B. Awak tengok file B, dia start daripada 3 tapi panjang dia adalah 25. Maksudnya sampai 20, dia panjang 25. So maksudnya dia boleh duduk merata-rata. 5 block. Okey, dia masuk kepada 5 blok. Satu blok tu adalah 5. Dia start daripada 3, continue 9, lepas tu blok 19, then blok 12, and finally 23. Thus each block contain a point to the next block. These points are not made available to the user. Thus, if each block is 512 byte in size, the disk address requirement 4 bits. Okay, dia perlukan 4 bit. Then the user see block the 508 byte. Okay, the requirement 4 byte ke 4 bit, 4 byte. Then the user see 508
byte. Okey, itu untuk linked list location. Untuk create data, dia ada cara dia juga. To create a new file, a simple create a new entry like the directory. Okey, yang ni awak boleh baca lah. Okey, yang ni awak boleh baca. Bukan tak penting. Awak boleh baca sendirilah. Nanti awak boleh baca dekat saya punya nota lah. And then seterusnya adalah advantages dan disadvantages. Okay, dia ni kita tak perlu lagi external fragmentation with link allocation, and any free block is free space list can be used as to specify request. Maksudnya bila kita dah pecah-pecah tu, dia boleh duduk di merata-rata dah. Okay, so kita dah tak perlu fragmentation. Okay, kita dah tak perlu fragmentation. Okay, dan seterusnya adalah link list allocation using index table in memory. Okay, ini adalah kita nak atasi masalah yang tadi juga. Okay, kita nak atasi masalah yang sebelum ni. Another method to storing file and link location is used for file allocated table, FAT. Pernah dengar tak? FAT, file allocated table. Dia menggunakan table pula. It's used to DOS, lepas tu OS2 operating system, MS-DOS lah banyak guna yang ni. This is simple but efficient method to this space allocation is used by. A section list at a beginning of each volume is set aside to contain a table. Okay, the table has one entry for each disk block and is indexed by block number. The fact is used in much the same way as a linked list. The directory entry contains the block number of the first block of the file. The table entry indexed by that block number contains the block numbers of the next blocks in the file. And the last, this change continue until it reach the last block, which has special and field value as the table entry. Macam mana tu? Okay, jom kita tengok. Dia macam ni. Dia mengatakan pada directory entry name, okay, start 129. Okay, and use block in indicated by the table value of a 0. Allocation a new block to a file is a simple method of finding the first 0 value table entry and replace the previous end of file value with the address of the new block. The 0 is then replaced with the end of the file value. Dia start daripada 129, lepas tu dia akan pergi ke 158. Dia pergi 158, lepas tu dia baca 439, dia pergi dekat 439. Okay, macam tu dia baca ni. Okay, dia first 129, pergi 129, sebelah satu table dekat fact dia adalah 512. Kedudukan dia adalah 512, so dia akan pergi ke 518 dan dia akan baca 43. Lepas 518 dia akan baca 439. So dia akan pergi dekat 439 and then dia akan baca sini dan seterusnya lah. Dia akan baca di sini. Okay, itu cara dia baca table, okay, dekat fact tersebut. Okay, yang ni ada juga dia punya kelemahan. Kelemahan dia, primary disadvantage of this method are the entire table must be in memory all the time to make it work. Maksudnya semua table tu mesti letak di dalam memori tersebut. Jadi bila kita dah letak table dalam memori all the time, maksudnya beban pada memori tersebut adalah tinggi. Kita akan menambahkan load pada memori kita, RAM kita tersebut. Jadi dia akan melambatkan juga proses storing file tersebut. Okay, yang ni boleh baca lagi. Okay, the next is index node. In unit, kalau dalam unit, the file control block is called inode ataupun kita panggil index node. Ini dalam unit lah. Okay,
which is file has correspondent inode structure which contain information describing the file. The method is one of the most important on this structure of a file system that virtually all file system have a structure similar to this. Okay, yang ni kita tengok dulu. inode. Okay, for example, kita tengok contoh dia terus. For example, take the inode table of VSFF as above. Okay, 16 kilobyte in size. Okay, dia ada 16 kilobyte. Okay, jadi inode dia 16 darab 1024. Kenapa darab 1024? Siapa tahu? Sebabnya, okay, 1024 1 kilobyte sama dengan 1024. Assume each inode is 256. Sebab kita per dengan 256. Sebab kita assume inode tu adalah 256. So, 64 inode. Okay. Assume inode region start 12. Okay, ni kita start daripada 12 kilobyte. So, each superblock start daripada kosong. Inode bitmap address 4K. DMAC data bitmap 8K. Inilah dia punya data tu, dia mesti ada inode bitmap dengan data bitmap. Okey, 8K. So 12 lah. Okey, kenapa 12? 4 dia start daripada 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 tambah 4, sorry. Jadi 12. Okay, the following layout for the designing of the file system function. Inilah function dia. So, inilah function untuk kita nak letakkan 16 kilobyte tersebut. Block 0, block 1, 2 dan 3. Okay, cukuplah 64 inode sama dengan 16 kilobyte. Okay, faham tak? Tak faham, baca tengok banyak kali. Tak faham, baca tengok banyak kali dulu. Okey. Ini table inode. Okey, ini adalah the one of the most important decision in design the inode is how it refer to where data block are. Okay, dia macam mana kita nak, bagaimana kita nak refer kat mana data block tu tersebut. One simple approach would be to have one or more direct pointer inside the inode where each pointer refer to one disk block that's belong to the file. Okay, ini adalah cara dia lah to read inode. Macam mana? Okay, ini cara untuk nak baca inode tersebut. Okay. To read inode number 24, the file system would first calculate the offset into the inode region. Okay, 23 size of inode or 23 darab dengan 256 sebab kita assume 256. Kenapa dia guna 23 tak guna 24? Satu tu pergi mana? Satu tu pergi mana? Siapa tahu? Kenapa kita guna 23 tak guna 24? Siapa tahu? Siapa tahu? Kita baca the number 24 ni sebenarnya dia start daripada kosong. 0, 1 dia baca start daripada kosong. So dia akan ada 23 size. Itulah dia punya size dia lah inode. Okay, ini inode size. What is this inode field for? Okay, kalau dua mode, nama dia mode. Okay, can be ni. Yang ni kita dah jarang jumpa lah. Tapi ini untuk awak tahulah. Nanti sikit lah jumpa benda ni. Apa benda. Okay, ni saya tunjuk. Okay, kita sekarang dah tak banyak jumpa dah pasal inode ni. Sebab inode ni banyak juga kat Unix. Okay, bukan dekat OS tak banyak pakai lah.
Okay, that's all untuk file management. Sikat saja sekejap saja, tak banyak pun. Itulah file management. Saya dah cakap tadi. Di tengah-tengah tu saya ada bagi satu soalan. Tengok balik apa soalan di tengah-tengah tu. Okay, saya ada bagi satu soalan dan soalan tu saya nak you upload dekat CDOS. Okay, saya akan cakap bila akan upload. Nanti saya akan WhatsApp bila saya buka dia punya platform untuk upload awak punya jawapan tersebut. Okey. Ini file management dia simple, tapi awak kena faham. Okey, awak kena faham untuk awak jawab soalan. Selalunya yang paling glamour adalah 4 ni lah. Jadi awak kena tahulah sedikit tentang 4. Method of storing file. Lepas tu tahu beza antara file operation dengan type file. Itu saja yang penting lah dalam ni. Kalau awak baca, saya nak untuk faham, awak kena baca lagi. Lepas tu tengok contoh. Sebab ada contoh. Saya bagi semua tu berserta dengan contoh. So tak faham, baca dan tengok contoh. Tak faham, baca, tengok contoh. Kalau tak faham juga, tanya lagi. Okay, boleh tanya saya lah. Okay, so saya rasa itu sajalah untuk kali ni. Okay, kita dah cover. Okay, kita dah cover file concept, file management system, filing system services, file operation, file attribute, file structure and type of file structure. Kita dah cover method of storing file, continuing allocation, linked list allocation using index dan index node. Okay, that's all untuk topik yang kelima, iaitu file management bagi subjek operasi sistem. Okay, thank you class. See you again. Okay, bye-bye.